Saya nak tanya tentang puasa sikit, Datuk. Ya. Apa falsafah puasa? Puasa ni bahasa Melayu daripada perkataan puasa. Okey. Maknanya kita tak nak banyak-banyak. Puas satu. Ustaz Rari isteri seorang kan? Ya. Mana puasa lah. Ni golongan puasa dia panggil. Ini sumber mana ni? Ni falsafah. Falsafah. Jadi kita puas dengan apa yang ada. Sebab saya tengok juga video Datuk viral di TikTok daripada negara SKNN. No. Sumber cerita daripada majalah gila-gila. Ya. Tapi budak-budak sekarang dia tak tahu majalah gila-gila. Saadah Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin Timbalan Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh merantau datang daripada Pahang berforum malam ini. Saya nak tanya tentang puasa sikit, Datuk. Ya. Apa falsafah puasa? Puasa ni bahasa Melayu daripada perkataan puasa. Okey. Maknanya kita tak nak banyak-banyak. Puas satu. Ustaz Rari isteri seorang kan? Ya. Mana puasa lah. Ni golongan puasa dia panggil. Ini sumber mana ni? Ni falsafah. Jadi kita puas dengan apa yang ada. Sebab saya tengok juga video Datuk viral di TikTok daripada negara SKNN. No. Sumber cerita daripada majalah gila-gila. Ya. Tapi budak-budak sekarang dia tak tahu majalah gila-gila. Otai masih berbisa je kenal. Kalau dalam aspek institusi fatwa lah. Selalu kita faham bahawa fatwa kalau nak buat satu pandangan hukum mesti ambil daripada 4 sumber. Iaitu Quran, hadis, qiyas ulama dan sebagainya. Kalau dalam bab itu penting ke data untuk membantu untuk pengeluaran hukum dan pandangan fatwa? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih adinda saya Ustaz Hariri selaku moderator, rakan-rakan bicara wara pada malam ini Profesor Madya Datuk Muhammad Izzahar Arif dan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Riza Rohman. Seterusnya para penonton kita tak kira sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Fatwa sekarang ni dia dah berevolusi. Dia fatwa ni bukan seperti dulu setakat jawab soal-jawab agama gitu saja. Dia dah sekarang dah menjadi undang-undang. Fatwa sekarang ni dia dah jadi digazet dan diwartakan. Jadi benda kalau nak jadi undang-undang, nak jadi warta, dia mesti ada standard yang tersendiri. Sebab itu fatwa ni sama ada yang diputuskan di peringkat Jawatankuasa Muzakarah MKI ataupun Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri itu memang melalui satu proses yang sangat berevolusi. Kalau dulu kita fatwa ni kita cedok hukum-hukum sedia ada daripada kitab-kitab fiqh klasik, kitab-kitab turas, kemudian kita cari pandangan yang paling rajih, kemudian kita buat perbandingan. Tapi sekarang dah masuk kepada satu kaedah, kita merujuk pula kepada sumber-sumber primer, sumber-sumber yang sekunder dan juga kita bukan sekadar bersifat kepustakaan lagi dah pergi sampai peringkat lapangan. Jadi bila kita nak buatkan satu kajian fatwa, sebab fatwa sekarang ni bukan masalah Ustaz korek hidung batal tak puasa, dia bukan nak fatwa benda begitu. Fatwa ni contoh apa hukum zakat mata wang kripto dan aset-aset digital misalnya. Itu kan menggagau nak mencari kitab kan. Jadi kita kena turun ke lapangan, cari pasukan penyelidik yang boleh buat kajian. Ataupun macam yang Dr. Izzahar dulu pernah bentang paper kepada kami, hukum penggunaan turunan sel Chinese hamster ovary, CHODG44. Itu memang susah betul. Sel perumah untuk penghasilan EPO. Kita pun tak faham. Jadi kita minta satu pihak turun padang, carikan maklumatnya. Sebab itu, kalau kita tengok Ustaz Hariri, kalau muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Awal Agama Islam ataupun MKI sekarang, kalau kita masuk dalam muzakarah tu, kita rasa macam Viva. Sebab kebanyakan mufti-mufti, Timbalan Mufti sekarang semua doktor, Profesor Madya, profesor. Jadi bila perbincangan tu akan menjuruh kepada topiknya responden, dia akan bincangkan research methodology, sampel dapat macam mana, frameworknya macam theoreticalnya, literature review. Sebab fatwa dah memasuki satu peringkat, dia dah evolusi. Sebab sesuai dengan maksud fatwa itu sendiri. Sebab itu dalam bahasa Arab, fatwa ini dia daripada perkataan al-fatah. Al-fatah ni maknanya pemuda yang kuat. Jadi kita nak fatwa ini satu benda yang asalnya hukum samar-samar tapi dek kerana dia jadi kuat.
Jadi untuk nak dapatkan kepercayaan masyarakat daripada orang ramai, dia mesti melalui disiplin penyelidikan yang ketat. Sebab itu macam orang-orang di universiti macam Dr. Izzah sebagainya, nak dapatkan lesen menyelidik itu, dia kena menulis apa tujuan dia, apa latar belakang, apa masalah utama, apa metod yang digunakan, apa hujah, apa dalil, ada literature review sedia ada, hukum fatwa yang sedia ada yang dah buat. Kemudian dia kena analisis, dia keluarkan hasil tarjih. Proses yang sama untuk kita nak keluarkan satu-satu fatwa. Jadi sebagai kesimpulan mudah, fatwa walaupun nampak simple, tetapi untuk menghasilkan satu fatwa pun memerlukan kepada satu sistem data, statistik, turun lapangan, mencari maklumat untuk menjadikan ianya hukum yang kredibel dan tidak dipertikaikan. Masya Allah. Saya dengar penjelasan bahawa kita nampak begitu teliti disiplin untuk memberi pandangan hukum dan juga pandangan fatwa. Bukan sekadar data statistik yang digunakan untuk kajian biasa, tapi termasuk pandangan hukum. Saya bila terima soalan ini, Datuk Bat, saya pun kaji juga. Padu ni rupanya daripada perkataan padu boleh membentuk banyak perkataan. Sama ada kesepaduan, perpaduan, berpadu, sepadu. Tapi dia bermaksud satu. Mana kejap tu. Itu fahaman dari sudut literal bahasa lah. Dalam Islam, apa benda padu bagaimana yang kita nak sebenarnya, Datuk? Dari sudut bahasa memang padu ini maksudnya mampat ataupun padat ataupun pejal ataupun tumpat ataupun benda hebat lah. Macam kita petang-petang pergi ke Bazar Ramadan, oh ini roti john padu. Dia punya cara marketing dia kan. Ataupun murtabak padu. Maknanya dia tulis pada iklan dia murtabak padu. Orang akan jadi tertarik nak beli. Ataupun ayam percik padu. Dia perkataan padu ni lahir banyak perkataan, banyak bersepadu, berpadu, terpadu, paduan, pemaduan, kepaduan, perpaduan, memadukan, memadu, bermadu. Itu semua daripada padu. Bermadu itu sendiri memadukan. Kita memadukan antara yang berpisah, kita padukan. Padu ni semua tentang kehebatan. Benda yang berasing disatukan. Macam fatwa tadi, dia memerlukan kepada fakta, data. Semua kena padu. Baru dia boleh jadi hukum yang tak akan orang boleh cabar. Orang tak pertikaikan. Jadi dalam konteks Islam, kalau Ustaz Riri bertanya, pada pandangan saya, padu kita ini adalah dari segi penyatuan kita lah. Sebagai orang Islam sama kita. Apatah lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sepatutnya kita bawa satu budaya melabur, melebur, membaur. Artinya kita melabur banyak buat amal ibadat, meleburkan dosa-dosa, mengata ke orang, komen jelek dan sebagainya. Dan kita membaur, mencipta hubungan sesama kita balik. Sesama taman perumahan berjumpa balik. Sebab itu bagi kita orang Islam, cari-cari bulu ayam, akhirnya kita esok bercantum juga. Sama seperti orang tua-tua mengatakan, air dicincang takkan putus, pancung debu takkan berbekas. Bedok lalu kiambang bertaut, anyut pau tepi pantai. Cerita dulu jangan disebut-sebut, memang dah tahu hajat takkan sampai. Kalau ada yang keruh, kita jernihkan. Yang ada berbonggol, kita ratakan. Yang ada kesat, kita amplaskan. Yang ada menyalah, kita betulkan. Ada yang renggang, kita rapatkan. Ada yang sakit, kita ubatkan. Terbit mentari menyelau mata. Orang daik menyala udang. Sama sendiri tak payahlah bersekereta. Bukankah molek kita makan sehidang. Sebab itu ini padu yang dikendaki dalam agama kita. Sebab itu ulama' pesan, kita ni sama Islam. Liyakun hazzul mu'mini minka salasa. Engkau ni orang Islam, ini bahasa orang bandar. Engkau orang Islam, 3 perkara kena ingat. Illam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau engkau tak boleh beri manfaat kepada orang, tak boleh beri manfaat kepada agama, tak boleh manfaat pada negara, jangan beri bahaya pula. Nyusahkan orang. Wa illam tufarrihu fala taghummahu. Kalau engkau tak mampu gembirakan orang, jangan kau sedihkan orang. Buat gembira dah tak boleh. Buatkan dia menangis pula. Wa illam tamdahu fala tazummahu. Kalau engkau tidak mampu memuji orang, janganlah engkau mencela orang. Jadi kalau kita ada 3 perkara ini, maka jadilah kita orang yang padu. Dalam bahasa mudah kepada para penonton, marilah kita jangan marah-marah. Burung belagu kala petang, hinggap berdua di pohon rambai. Sabar itu bagaikan bintang, cantik di mata, sukar digapai. Tumbuh tinggi pokok kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, di panas api jenuh nak diketuk.
pohon mangga dekat lembah, buahnya habis, diruntuh kera. Sabar umpama bukit yang megah, dikikis-kikis ratalah juga. Baru berbunga si pohon duku, pokok gajus buah tak banyak. Sabar laksana kertas buku, di api hangus, di air terkoyak. Maka jangan marah-marah. Marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tegang, ketika senyum orang menjadi tenang. Ingat, kita bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Inilah padu. Wallahualam. Allah, rasa tenang je dia. Saya ingat boleh tamat dah forum kita ni dengan apa khulasah yang Datuk Bat bagi tu. Jangan marah-marah. Tapi betul juga, kita kena ambil tahu dulu, dengar dulu. Dengar. Analisis dulu, sabar dulu. Tenang is good. Yes. Baru kita kemaskini sistem ataupun maklumat tentang padu ni. Baik. Datuk Bat. Ya. Semua yang kita bincang ini adalah kita nampak suatu perkara yang baik dan impian kita untuk menjadikan sebuah negara yang maju, sejahtera dan sebagainya. Tapi di situ mesti ada cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi untuk kita mencapai sebuah negara baldatun thayyibah. Mungkin Datuk boleh kongsi apa cabaran-cabaran itu? Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian. Terma baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ini merujuk kepada satu tamadun yang direkodkan dalam Quran, iaitu kerajaan Sabak. Apa sebab mereka dapat gelaran baldatun thayyibatun ini? Ada dua sebab. Pertama sekali kerana faktor teknologi, yang kedua kerana kemakmuran. Dari sudut teknologi, mereka dapat bangunkan satu empangan raksasa yang dipanggilkan sebagai empangan Ma'arib, tinggi 16 meter, lebarnya 60 meter, panjangnya 620 meter. Dan di empangan ini menghubungkan dua dataran dan sehingga selama 1,500 tahun menjadikan negara Sabah ini begitu subur, makmur, hijau, gemah ripah, loh jenawi, tototi, teton, kotraharjo lah. Begitu hebat sekali negara dia. Dan faktor kedua, baldatun thayyibatun kerana kemakmurannya. Dalam tafsir disebutkan, ketika disyarahkan ayat surah Sabah ayat 15 disebutkan, kata Qatadah zaman itu, kaum wanita kalau lalu di bawah-bawah pokok, mereka tak perlu pun petik buah-buahan. Mereka cukup bawa bakul saja, junjung di kepala, lalu di pokok, buah-buah akan jatuh. Begitu banyak sekali buah. Dan kata Zamakhsyari juga ketika menafsirkan ayat 18 surah Sabah, dia mengatakan zaman dulu kalau orang Sabah berulang-alik daripada Sabah pergi ke Syam, ribuan kilometer jaraknya, sepanjang perjalanan itu tidak memerlukan kepada bekalan pun. Sebab sepanjang perjalanan itu ada disediakan makanan dan mereka tak perlu takut pada ancaman perompak, penyamun dan seumpama. Sebab semua orang senang. Jadi kalau kita boleh simpulkan, baldatun thayyibatun ini dalam konteks negara yang sejahtera, negara yang bahagia. Kita nak negara yang membahagiakan dan menyejahterakan masyarakat kita. Sebab itu kata ulama, indikator negara sejahtera dan bahagia ni, ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya'. Negara ni akan jadi satu taman kalau dihiaskan dengan 5 jenis benda. Pertama, ilmul ulama, wa adil umara, wa ibadatul ubad, wa amanatul tujar, wa nasihatul muhtarifin. Nombor satu sekali dalam sebuah negara mesti ada keilmuan para ulama. Ulama mesti alim betul, bukan alim sikit-sikit, mesti alim betul. Yang kedua, mesti pemimpin adil. Adil betul. Jangan undang-undang umpama pisau, kalau ke bawah tajam, ke atas tumpul. Tak boleh. Mesti adil betul. Yang ketiga, ibadatul ubad. Ada satu kelompok kerjanya ibadah. Ini kita jangan ganggu. Dia datangkan barakah. Misal ada satu kelompok pula wa amanatul tujar. Para peniaga yang jujur. Kemudian nasihatul muhtarifin. Pekerja-pekerja yang bersemangat bekerja. Tetapi kata ulama, faja iblis bi khamsati alam. Tapi sayang, iblis datang pacak 5 bendera. Di sisi orang-orang alim dipacakkan dengki. Sama ulama bergaduh contohnya. Di sisi orang-orang yang pemimpin adil dicapakkan zalim. Di sisi orang-orang yang ibadat dicampakkan riak. Di sisi orang-orang yang amanah dicampakkan khianat. Dan di sisi orang-orang yang pekerja yang amanah jadi pekerja yang menipu. Jadi ini yang akan mengencatkan pembangunan sebuah negara. Masya Allah. Saya ingat kalau kita faham dan memahami, menghayati apa 5 cabaran dan juga 5 kekuatan sebuah negara, insya-Allah baldatun thayyibah yang diimpikan akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Datuk Bat, silakan. Muslimin muslimat sekalian, Nabi pesan laisa syadid bisur'ah. Innamas syadid allazi yumliku nafsahu anil ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang pandai marah-marah. Tapi orang hebat itu adalah orang yang boleh kawal dirinya ketika marah. Sebab itu orang tua-tua pesan, marah biar bertempat. Jangan marahkan nyamuk, kelambu kita bakar. Kesilapan orang, tulislah pada pasir. Tapi kebaikan orang, okey pada batu. Supaya kita ingat.
Ayolah kita, bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan? Laut mana yang tak pernah bergelora? Pulut lemam buatkan tapai, malam hari menembak burung. Putus benang, manik berderai, padam api berserak puntung. Walau dah berkerat rotan berputus sarang, mari jadikan Ramadan dan seterusnya Aidilfitri nanti momen paling indah untuk kita kembali bersatu padu. Maka moga-moga apa yang kita bincang, apa yang kita bahaskan ini menjadi suatu pelajaran untuk kita bersama. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wallahualam.